Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pada malam ini. Sebelum kita berehat tadi, saya ada gantung satu persoalan, Doktor. Soal pastinya sangat penting juga untuk kita berikan pemahaman kepada masyarakat di luar sana berkenaan jangka masa untuk demam denggi ini, Doktor. Ialah kadang-kadang bila kita mendapat demam ini, kita semua makan paracetamol, menganggap satu perkara yang biasa dan tidak sedar akan komplikasi yang mungkin boleh berlaku kepada kesihatan seorang. Mungkin doktor boleh jelaskan. Ya. Untuk yang demam denggi ni ya, dia adalah demam yang tinggi, yang suhu dia 39, 40 ya. Dan walaupun ambil paracetamol ya, dia tak turun-turun. Saya faham ya, kadang-kadang kita ingatkan demam biasa kan. Tapi kalau yang demam biasa tu, selepas sehari 24 jam tu kita ambil PCM, biasanya dia akan reda. Tetapi kalau yang demam denggi ni ya, hari kedua tak reda lagi. Hari ketiga tu jangan tunggu lagi. Kalau boleh hari kedua tu dah boleh bawa bawa ke kecemasan. Ya, dan kemudian dia juga turut disertai itulah yang di virus kan, disebabkan oleh virus apa tu. Jadi apa yang berlaku adalah badan dia tu akan sakit ya, sakit otot ya, dan ia boleh juga yang sakit perut ya. Apa yang kita risau denggi ni akan berlakunya pendarahan dalaman ya, sebab dia serang kepada platelet tu ya. Kita panggil sel darah tu platelet ya. Jadi sebab dia tak ada antivirus ya. Jadi apa yang pentingnya ya, dia kena dibawa segera ke hospital supaya ada rawatan sokongan ya, untuk mengekalkan hydration dekat dalam badan pesakit tersebut lah. Itu yang orang kata denggi itu berbahaya sehingga boleh membawa, doktor ya. Jadi doktor, salah satu daripada isu yang mungkin dibangkitkan oleh ramai pihak ketika berlakunya banjir ini adalah keracunan makanan. Jadi mungkin doktor boleh terangkan sedikit sebanyak mungkin penyakit apa yang boleh dikaitkan dengan keracunan makanan, terutama semasa berlakunya banjir ini. Keracunan makanan, food poisoning kan, sebab ia adalah disebabkan oleh pelbagai virus ataupun bakteria lah ya, menyebabkan food poisoning ni. Ia disebabkan oleh makanan tu ya, sama ada dia tercemar oleh air banjir ya, ataupun minuman air yang tercemar juga. Jadi kita tahu kadang-kadang bekalan air bersih mungkin agak terhad kan ketika ni, ketika musim banjir ni ya. Jadi bekal apa yang berlaku adalah ya, air tu ya, walau macam mana pun kena pilih air yang telah dimasak, dan juga ataupun kalau tak ada air masak, gunakan air yang telah dibotolkan, air mineral ke kan. Dan kemudian makanan tu perlu dimasak dengan sempurna ya. Isunya kadang-kadang ya, makanan tu dah dimasak dengan sempurna, tetapi kita lewat makan. Kalau lepas 4 jam baru makan ya, jadi bakteria tu dia membiak kat dalam tu ya. Jadi itu boleh menyebabkan keracunan makanan juga. Untuk penyakit bawaan makanan ni mungkin kita boleh beberapa jenis yang lain tu ya. Typhoid ya, demam kipialu ya. Ini disebabkan oleh bakteria Salmonella typhi ya. Inilah yang mana peranan tukang masak ni sangat penting. Kerana sebenarnya sebelum penjaga, sebenarnya kita memang perlu ada suntikan typhoid kan. Jadi sebab ni mereka mungkin boleh menjadi carrier kan. Jadi bila mereka mengendalikan makanan, sama ada mereka carrier ataupun mereka tidak menjaga kebersihan ya, kemudian makanan tu pula tercemar dengan najis yang ada Salmonella typhi ni ya, kemudian dah masak-masak bagi dekat mangsa banjir, boleh menyebabkan merebaknya penyakit typhoid lah ya. Dan juga kita panggil yang lagi satu tu kolera. Kolera ni disebabkan oleh
bakteria Vibrio cholera. Okey. Ya, jadi yang ini pun disebabkan oleh pengendalian makanan yang tidak sempurna lah, ataupun menggunakan air yang telah tercemar. Dia punya gejala tu, keracunan makanan, typhoid ataupun kolera ni, dia ada cerit berit, ya, okey, sakit perut. Maksudnya simptom dia lebih kurang sama? Lebih kurang sama. Okey. Tapi kalau yang typhoid tu, dia cerit berit yang apa orang kata yang berpanjangan, yang berterusan, ya. Jadi yang itu biasanya kita akan rujuk kepada hospital, ya. Kita akan tengok kepada apa tu najis, dan tengok bakteria apa orang kita panggil, kita isolatkan bakteria tu untuk diagnosis lah. Maksudnya pesakit tu najis tu perlu dilalui ujian makmal. Betul. Ya. Okey, sangat penting sebab kita sedia maklum waktu musim tengkujuh ini, khususnya di PPS, sering kali kita dengar insiden berlakunya keracunan makanan. Ya, keracunan makanan. Ini sangat penting untuk kita sampaikan juga, bukan setakat di PPS saja, namun pasca banjir. Persoalan selalunya bermain dalam fikiran mangsa-mangsa banjir ini, makanan di dalam peti ais ini. Selepas terkena banjir ini, adakah masih selamat lagi, doktor, untuk kita makan, doktor? Memang tak selamat lah. Walaupun di dalam kontainer. Walaupun tertutup. Dah terendam tu tak selamat lah. Bahaya keracunan makanan ni. Jadi doktor, macam tadi sebut pasal makanan dalam peti ais ni. Botol air pula, doktor. Air dalam tu bersih. Tapi mungkin botol tu sendiri luaran dia tu mungkin dah tercemar. Bagaimana, doktor? Ya. Kalau dah terendam, dah terdedah kepada air banjir ni, saya faham kadang-kadang sayang kan. Tapi janganlah. Jangan ambil risiko. Belilah yang baru. Okey, itu sebenarnya antara beberapa penyakit berjangkit dan juga penyakit bawaan air yang boleh kita kongsikan kepada anda. Jadi, untuk kita memahami dengan lebih jelas lagi, doktor, berkenaan penyakit-penyakit yang doktor kongsikan tadi, apa antara peranan masyarakat yang perlu mereka laksanakan sepanjang mungkin berada di PPS dari segi faktor persekitaran dan juga kebersihan, doktor? Ya. Untuk mangsa banjir yang berada di pusat pemindahan sementara ni, PPS ni, pertama adalah apabila nak makan tu, bila nak makan tu, dia kena amalkan yang mana dia kena lihat. Tengok dulu keadaan fizikal makanan tu macam mana, ya. Kemudian dia kena apa orang kata bau dulu, kan. Kemudian rasa sikit dulu. Jangan terus makan lah. Kalau rasa tu lain macam je, jangan ambil makanan tersebut. Ya. Dan kemudian sebelum makan tu, cuci tangan dulu. Penting tu. Nak keluar toilet kena cuci tangan. Ya. Di PPS biasanya kita memang bawa sekali hand sanitizer lah, ya. Jadi kalau dan juga kita memang pastikan adanya air dan juga sabun lah di PPS tersebut, ya. Kemudian dari segi dah lihat hidu, rasa sikit, kemudian pastikan cuci tangan, kemudian biasanya makanan berbungkus lah yang disediakan di PPS ni, ya. Jadi bila makanan berbungkus tu diedarkan, kena makan terus. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu, tak apalah. Kadang-kadang kan makanan mungkin banyak ke kan, banyak sumbangan ke. Jadi dalam masa 3 jam, 4 jam tu kena makan. Ya, kena makan. Dan kemudian kena jaga kebersihan lah. Biasanya kita sediakan tong sampah, ya. Janganlah buang sampah merata-rata, ya. Nanti adanya lalat, adanya tikus datang ke pusat, datang bersama-sama menginap di PPS pula, kan. Dan juga kalau bekas makanan tu, kalau kita biarkan dah bertakun, dah ada pula banyak nyamuk. Dapat pula denggi. Dan lagi satu, kalau boleh, ya saya fahamlah susah juga mungkin nak buat penjarakan fizikal, kan. Tapi sekiranya kita sendiri ada batuk, janganlah kita batuk depan orang. Etika batuk. Tutup sikit, kan, ataupun menghadap tempat lain, kan. Dan itu dari segi etika lah, kan. Etika. Dan kemudian kita sangat galakkan semua memakai face mask.
pelitup muka. Ya, itu antara apa yang masa banjir boleh tanggungjawab dia. Boleh amalkan lah apabila berada di PPS. Baik. Satu penerangan yang cukup lengkap, satu penerangan yang cukup menyeluruh peranan dan juga tanggungjawab terutamanya kepada mangsa banjir yang kini berada di PPS itu sendiri. Tapi sebelum itu, sebelum kita berehat, kita akan lihat terlebih dahulu Kapsul Farmasi, tips pengambilan ubat ketika banjir bersama dengan ahli farmasi Safatul Nur Suwi. Untuk episod kali ini, saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan tip urus ubat musim banjir. Banjir memberi implikasi besar kepada pengurusan kesihatan pesakit dan satu daripadanya adalah pengurusan serta pembekalan ubat-ubatan. Pesakit kerap mendakwa terputus bekalan ubat kerana terputus hubungan dengan fasiliti kesihatan atau menjadi mangsa banjir itu sendiri. Banjir yang terjadi secara tiba-tiba menyebabkan bekalan ubat serta rekod perubatan kadang-kala tidak dapat diselamatkan. Jadi pesakit yang tinggal di kawasan yang kerap dilanda banjir perlu diberi pendedahan tentang cara pengurusan ubat yang betul dan sistematik untuk menghadapi banjir. Pesakit yang tinggal di kawasan berisiko seharusnya bersedia lebih awal. Pesakit kronik perlu memastikan bekalan ubat yang diperlukan untuk mengawal penyakit mencukupi sepanjang musim banjir. Ubat-ubatan perlulah disimpan dengan baik dalam keadaan yang sepatutnya, iaitu pada suhu yang betul, dilindungi daripada kelembapan dan cahaya serta jauh daripada capaian kanak-kanak. Paling penting, ubat perlulah disimpan dalam bekas kalis air atau di lokasi yang memudahkannya dipindahkan sekiranya air banjir mula naik. Selain itu, pesakit boleh meminta kerjasama doktor yang merawat supaya memberikan tarikh temujanji seterusnya selepas musim banjir. Ubat biasanya akan dibekalkan oleh unit farmasi dalam kuantiti yang mencukupi sehingga tarikh temujanji berikutnya. Pesakit juga boleh memohon untuk menggunakan perkhidmatan sistem pendispensan ubat bersepadu SPUB. Perkhidmatan ini membolehkan pesakit mendapat bekalan ubat susulan di fasiliti kesihatan lain yang dikehendaki. Sekiranya rumah dinaiki air dan dikehendaki berpindah ke pusat pemindahan banjir, pesakit dinasihatkan untuk membawa kelengkapan dan rekod perubatan serta semua ubat yang dimiliki. Tindakan ini bukan sahaja mengelakkan ubat daripada rosak atau hilang ditenggelami banjir, malah memastikan pesakit tidak tertinggal dos yang perlu diambil. Walaupun berada di pusat pemindahan, ubat masih perlu diambil mengikut dos dan semasa yang diarahkan. Pesakit tidak seharusnya menjadikan banjir sebagai alasan untuk tidak patuh kepada rawatan. Selain itu, pesakit juga diingatkan supaya tidak berkongsi ubat atau memberikan ubat yang dimiliki kepada orang lain walaupun menghidap gejala penyakit yang sama. Sepanjang musim banjir, apabila pusat pemindahan banjir dibuka, pasukan perubatan akan mula ditubuhkan untuk bertugas sama ada secara bergerak atau statik. Oleh itu, pesakit yang tidak membawa ubat harus memaklumkan kepada pasukan perubatan supaya dapat diperiksa dan ubat yang sesuai boleh diberikan oleh doktor. Setelah banjir mulai surut, pesakit dinasihatkan segera mendapatkan rawatan atau bekalan ubat di klinik kesihatan atau hospital. Doktor akan memeriksa pesakit secara menyeluruh dan ubat akan diberikan berdasarkan status kesihatan semasa pesakit. Jadi, pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmaceutical Centre NPCC di talian 1-800-886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum untuk sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Penyakit kronik perlu dikawal dengan baik walaupun dilanda banjir. Panduan ringkas yang dikongsikan ini boleh dijadikan rujukan kepada pesakit dan keluarga untuk menghadapi banjir yang melanda saban tahun. Pesakit haruslah proaktif dan sentiasa peka dalam menguruskan bekalan ubat masing-masing pada setiap masa. Apa hal kita ni? Kejamaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya.
kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Keseluruhan kos itu diturunkan sebanyak 11.01 bilion ringgit. Kalau kita lihat kos keseluruhan ECRL lebih rendah 11.01 bilion ringgit banding kos keseluruhan asal ECRL sebanyak 85.97 bilion pada tahun 2016. Keputusan kita itu meneruskan projek diluluskan dulu tetapi dan tidak membawa banyak lagi perubahan kerana ia akan melambatkan proses pelaksanaan dan mempersulitkan kerja-kerja dan rundingan yang sedia ada. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Terima kasih kerana terus bersama kami di Bicara Diari dan Rawat dan kita masih lagi bersama dengan pakar kita Dr. Miss Liza Ahmad membincangkan topik awas ancaman penyakit musim hujan dan pelbagai penyakit-penyakit berjangkit terutamanya yang telah diterangkan sepanjang malam ini dan mungkin kita nak bersama dengan soalan di Facebook mungkin Munawar ingin bacakan? Alhamdulillah. Seperti yang kita war-warkan kepada anda, anda boleh mengajukan soalan anda di Facebook Berita RTM ataupun Facebook Bicara DR dan kita nak ajukan salah satu soalan daripada penonton kita ini. Doktor, selain demam denggi, taun penyakit bawaan virus varicella zoster seperti demam campak dan kaib juga antara penyakit yang dialami oleh penghuni di PPS. Apakah kaedah rawatan yang efektif untuk merawat pesakit-pesakit yang dijangkiti virus VZV ini, Doktor? Ya. Seperti yang saya nyatakan di PPS ni, kita boleh ada kesesakan dan boleh berlakunya sentuhan jadi memang penyakit ini memang mudah merebak Jadi jangan risau apabila kita di PPS tu seperti yang saya nyatakan, kita ada pasukan perubatan ada doktor dia akan membuat penilaian Biasanya memang setiap PPS tu telah dibekalkan dengan antibiotik, antivirus yang secukupnya untuk merawat pelbagai penyakit yang berlaku di PPS Jadi apabila berlakunya seperti ruam kan ataupun yang sakit kulit kayap semua itu jadi akan diperiksa oleh pegawai perubatan kita dan kemudian akan ada rawatan yang akan diberikan kepada pesakit yang mengalami penyakit seperti ini. Jadi doktor, doktor sebut pasal pesakit kulit ni, tapi inilah rasa kalau sempat kita nak sentuh sikit pasal penyakit kulit ni dengan keadaan basah, keadaan lembap dan sebagainya. Saya percaya penyakit kulit pada ketika musim banjir ni satu benda yang sangat krusial. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit berkenaan dengan penyakit kulit ketika banjir. Ya, betul. Pertama sekali kita kena cegah lah kan. Jadi saya tahu kadang-kadang musim banjir ni
dah jadi macam pesta pula. Kadang-kadang okeylah bermain ke apa kan ya. Jadi air banjir tu sendiri dah tercemar, dah ada virus, bakteria kan. Dan kemudian jadi janganlah bermain dengan air banjir ya. Dan kemudian pastikan kita menjaga kebersihan diri ya. Kita dapatkan air yang bersih lah, mandi dengan air yang bersih. Dan kemudian apabila kita kalau boleh ya, terutamanya kita ketika membersihkan pasca banjir lah ya. Tadi kan saya kata pakai sarung tangan ya, supaya kita tak ada direct contact lah dengan tanah ataupun air yang tercemar ini. Ya. Okey. Doktor menyentuh berkenaan pasca banjir, proses pembersihan dilakukan oleh penduduk-penduduk kampung masa-masa banjir yang terlibat ini. Kita saya maklum situasi selepas banjir ini, kita lihat mungkin boleh menyaksikan sampah sarap dan juga persekitaran yang agak kotor. Jadi bagaimana untuk kita berikan pemahaman kepada masyarakat di luar sana pentingnya untuk kita memastikan persekitaran yang lebih bersih khususnya pasca banjir ini, Doktor. Kerana kita tak mahu mengundang pelbagai penyakit seperti yang kita nyatakan sebelum ini, Doktor. Ya. Yes, kita faham bila pasca banjir ni ya, akan ada banyak longgokan sampah ya. Jadi yang itu biasanya pihak berkuasa tempatan ya ataupun sukarelawan ya akan sama-sama membantulah untuk orang kata dari segi proses pelupusan sampah tersebut ya. Jadi kita sebagai bila balik tu ya, jadi pastikan semua sampah-sampah ni kita kumpulkan dan ikat ya, elok-elok dan letakkan di tempat yang memang orang kata memang tempat khusus lah bagi untuk pelupusan sampah ya. Dan kemudian pakai yang perlindungan diri lah ya. Saya memang tekankan ya perkara itu ya. Kena ada kasut getah ya, kena ada sarung tangan ya supaya kita tak expose ya kepada air banjir yang masih ada ataupun tanah yang dah tercemar dan kemudian ya dari segi makanan ya, jangan makan makanan yang dah terendam dalam air banjir ya, yang dah terdedah ya. Dan kemudian ya pastikan bila kita balik ke rumah tu ya, kita masak makanan dengan betul ya, minum air yang bersih. Yang itulah ya. Okay. Dan kemudian pantau diri sendirilah ya. Sebab kita ada terutamanya seperti penyakit leptospirosis, miliodosis, typhoid ni, dia punya tempoh inkubasi tu lama. Jadi dalam masa 30 hari tu lepas kita terdedah tu, kita masih kena pantau diri kita. Jadi sebulan selepas tu kalau ada gejala seperti yang saya nyatakan tadi tu, kena berjumpa dengan doktor lah. Di klinik kesihatan. Doktor menyentuh berkenaan pemantauan kendiri. Mungkin untuk kita golongan dewasa ini senanglah untuk kita memantau kesihatan di kita sekiranya mengalami simptom-simptom seperti yang doktor nyatakan tadi. Tapi bagaimana untuk golongan kanak-kanak dan juga bayi, Doktor? Bagaimana untuk kita berikan pemantauan terhadap kesihatan mereka? Mungkin ibu bapa secara tidak langsung sedar anak-anak mereka berlakunya sedikit perubahan dari segi kesihatan mereka, Doktor. Ya. Saya nasihatkan ya, terutama kanak-kanak dengan bayi ni memang sangat berisiko ya. Kena sentiasa pantau lah ya. InsyaAllah ya, mungkin dah ramai yang dah ada termometer sendiri kan. Kadang-kadang kita mungkin rasa tu tak kan, rasa panas ke kan. Kalau ada yang pengukur suhu tu kan, termometer tu lagi bagus ya. Kita tengok dah kalau temperature ataupun suhu badannya dah 38, 39 ya. Dan kemudian ya, kita tengok juga dari keadaan selera makan mereka ya, ataupun dari segi mereka cerit-berit ya. Kan? Sebab ialah kadang-kadang batau bayi dia tak boleh nak ni kan, ataupun dia kurang menyusu kan. Jadi yang kalau ada keadaan anak-anak yang tak sihat ni ya, terutama selepas banjir ni ya, cepat-cepatlah bawa ke kecemasan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Miss Liza Ahmad
Pakar Perubatan Kesihatan Awam dari Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi apa yang kami dapat simpulkan pada hari ini, pelbagai nasihat dan juga garis panduan yang doktor kongsikan daripada doktor sendiri, mungkin berdasarkan pengalaman dan juga SOP di kementerian itu sendiri. Jadi semoga memberi manfaat kepada kami berdua dan juga kepada penonton terutamanya. InsyaAllah. Sudah pastinya. Jadi dalam berbaki berapa minit saja ni doktor, mungkin ada kata-kata yang ingin doktor sampaikan kepada masyarakat di luar sana berkenaan topik kita pada malam ini untuk kita memastikan tahap kesihatan kita sentiasa berada pada tahap yang baik, doktor. Okey. Kepada semua ambil cakna ya mengenai amalan kebersihan lah ya. Dan kemudian jaga ya mengenai makan minum kita ya. Dan kemudian mengenai tanda-tanda ya gejala cepat-cepatlah pergi ke klinik kesihatan ya ataupun hospital. Okey, itu antara kata-kata nasihat daripada doktor kepada anda semua, khususnya berkenaan situasi semasa kita berdepan dengan musim tengkujuh pada ketika ini. Harap kita dapat amalkan bersama untuk kita memastikan tahap kesihatan kita berada pada keadaan yang terbaik. Okey, Nirwan, ini merupakan rancangan Bicara Diari dan Rawat penutup untuk tahun 2022. Betul, dan kita ucapkan selamat menyambut tahun baru 2023. Semoga tercapai azam tahun baru anda nanti. Dan kita bertemu lagi di tahun hadapan. Assalamualaikum. Salam perpaduan.